Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan menerangkan tentang pelajaran Quran dan As-Sunnah kita keempat. Bidang ketiga pengajian hadis iaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, untuk slide yang pertama saya serahkan kepada Atika Iriani. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menerangkan tentang hadis dan intisari hadis. Baiklah, saya akan bacakan hadis dahulu. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassakum bihima kitabillah wa sunnat Rasulullah. Maksudnya daripada Abu Hurairah, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda telah bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang dengan keduanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Seterusnya, intisari daripada hadis tersebut. Yang hadis menerangkan bahawa Al-Quran dan Sunnah menjadi panduan hidup manusia sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Intisari hadis yang kedua, manusia akan mendapat rahmat dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kerana beramal dengan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan intisari yang ketiga, Rasulullah menegaskan bahawa Al-Quran dan Sunnah ialah pusaka yang tidak ternilai kepada manusia. Seterusnya saya akan pas kepada sahabat saya. Okey, baiklah. Yang seterusnya, setelah kita mengetahui tentang apa hadis yang kita akan kupas pada hari ini, serta intisarinya, kita nak kenal, kita nak tahu apa itu peranan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, yang pertama, menjadi pedoman Al-Quran dan dijadikan peranti kehidupan. Baiklah, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat Islam terhasil apabila Al-Quran dan Sunnah menjadi benteng dan perisai dalam menghadapi globalisasi yang mengancam pemikiran. Seperti mana yang kita sedia maklum, kita hidup di zaman moden di mana media sosial mempengaruhi kebanyakan pemikiran daripada kita. Jadi dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini, kita dapat menjadi pedoman dan dijadikan peranti kehidupan. Okey, yang kedua, sebagai sumber utama yang melahirkan ketamadunan umat Islam. Kedua-dua ini iaitu Al-Quran dan As-Sunnah ini mengandungi konsep ketuhanan, prinsip-prinsip ilmu, peraturan hubungan antara makhluk dengan Tuhan serta hubungan antara makhluk sesama makhluk. Okey, yang ketiga dan terakhir, ini merupakan sumber rujukan yang mampu menjadi petunjuk dalam kehidupan. Orang yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah berupaya menangani pelbagai halangan, cabaran dan ancaman terhadap akhlak dan moral diri masyarakat. Seperti mana yang saya kupas pada isi pertama tadi, pelbagai cabaran dalam zaman moden ini kita dapat tangani dengan baik kerana kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai sumber rujukan. Minta maaf, saya terlupa nak perkenalkan diri saya. Baiklah, nama saya Nur Farah Nabilah. Jadi saya akan meneruskan slide yang seterusnya kepada rakan saya. Seterusnya, saya Qasyum akan menerangkan sebab mengapa kita perlu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Okey, yang pertama, manusia mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Maksudnya, bila manusia itu sentiasa mematuhi perintahnya atau mematuhi larangannya, Allah akan terbitkan dalam hatinya berupa hidayah atau taufik. Bagi menambahkan keimanan dalam hatinya serta mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai seorang hamba. Kedua panduan utama dalam perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan. Maksudnya kat sini daripada kedua-dua sumber ni kita boleh dapati pelbagai hukum yang dikeluarkan yang berkaitan dengan kehidupan kita. Contohnya macam dalam soal ibadah, adab, jual beli, ekonomi dan sebagainya. Ketiga,
Al-Quran dan Sunnah ni juga boleh mengelakkan perselisihan pendapat dan perpecahan umat Islam. Maksudnya, kedua sumber ini merupakan jalan keluar bagi setiap masalah yang berlaku di dunia yang boleh menyebabkan perpecahan umat. Dengan Al-Quran dan Sunnah juga, umat manusia dapat bersatu semula. Contohnya pada zaman Jahiliyah, di mana masyarakat pada masa itu hidup secara berkabilah. Bila datang Islam, agama Islam mengajar mereka untuk hidup dalam bersatu padu. Yang keempat, ajaran yang terkandung dalam kedua-duanya adalah benar dan tidak diragui. Maksudnya, kedua-dua sumber ini merupakan kebenaran hak milik Allah secara mutlak. Yang terakhir, kandungan ini sesuai untuk diamalkan sepanjang masa. Maksudnya, dari dua sumber ni masih relevan untuk diamalkan dari zaman Nabi sampailah zaman sekarang. Masih boleh dipakai. Oleh itu, wajib ke atas kita semua untuk sentiasa berpegang teguh dengan dua sumber ini, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya saya berikan kepada kawan saya. InsyaAllah saya akan Nur Amira Amsyah akan menerangkan untuk bahagian kepentingan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang pertama, umat Islam mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina kehidupan manusia yang selari dengan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri, Allah telah menurunkan tuntutan supaya manusia melaksanakannya di dunia sebagai hamba Allah. Jadi, As-Sunnah itu dia melengkapkan tuntutan Allah dan memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada manusia untuk menjalankan kehidupan dengan apa yang disuruh oleh Allah SWT. Yang kedua, memperkukuhkan kesatuan dan perpaduan umat kerana menghayati tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu, sambil melaksanakan tuntutannya, ia memperkukuhkan kesatuan dan menyatu padukan umat Islam di bawah satu bumbung, iaitu bumbung agama Islam berpandukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, lahir Muslim yang memiliki perbadi unggul dalam bidang ilmu, akhlak dan amalan dakwah. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri, ada akhlak yang mulia yang sewajarnya diamalkan oleh seluruh umat Islam. Jadi, apabila mengamalkan dan menghayati akhlak tersebut, lahirnya umat-umat yang terpuji, yang dihormati oleh agama-agama lain, oleh seluruh manusia di dunia. Yang terakhir, yang menghasilkan pelbagai bidang pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikaitkan dengan unsur-unsur ketuhanan dan keimanan. Di mana apabila menghayati dan mendalami Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri, terdapat pelbagai cabang ilmu yang boleh diterokai dan dibahagikan kepada pelbagai bidang ilmu. Jadi, apabila kita menghayati dan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah ni, dia ada banyak cabang yang kita boleh dalami. Para ilmuwan juga menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai rujukan mereka supaya sentiasa di dalam landasan yang betul. Jadi, saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk yang seterusnya. Okey, baiklah. Yang terakhir sekali, untuk kita mestilah maafkan saya, yang akhir sekali ialah usaha dan tindakan untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan dalam kehidupan. Kalau kita belajar je tapi kita tak amal, tak ada guna pun. Okey, jadi yang pertama, sebagai seorang individu, seseorang Muslim hendaklah mendalami Al-Quran dan As-Sunnah sejak kecil. Jadi apabila mereka sudah mendalami dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini sejak kecil, mereka akan terbiasa dan melazimi perkara-perkara sunnah di dalam Al-Quran itu sendiri. Okey, yang kedua, murid perlu rajin melibatkan diri dalam halaqah dan pembacaan hadis. Aktiviti ini akan menambahkan lagi ilmu kita tentang Al-Quran dan hadis. Okey, seterusnya dalam masyarakat, yang pertama, semua pihak perlu bergabung tenaga bagi membina generasi yang kukuh dengan ajaran Al-Quran.
Yang kedua, merupakan masyarakat perlu menyebarkan ajaran agama, berpaksikan Al-Quran dan Sunnah kepada generasi yang seterusnya. Baiklah, sebagai negara pula, kerajaan boleh menubuhkan sekolah dan pusat pendidikan Quran dan Sunnah bagi membina tamadun bangsa mengikut syariah. Dan yang kedua pula, kerajaan perlu memperkasakan pendidikan Islam kepada warga negara dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan dasar pendidikan negara. Okey, baiklah. Itu sahaja sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana mendengar hingga akhirnya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.